Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey, hari ini kita sambung kelas fizik. Okey, kelas fizik. Pastikan ada buku teks dan ada modul. Okey, bersama kamu. Okey, buku teks dan modul. Okey, untuk hari ini kita pergi kepada subtopik yang sama iaitu hukum kegravitian semesta Newton bahagian yang ketiga. Okey, hari Ahad kita pergi bahagian yang pertama, yang mana hari Ahad kita pergi kepada daya graviti antara dua jasad. Okey, jadi kita ada satu formula, okey, iaitu F force. Okey, F ni merujuk kepada daya graviti antara dua jasad. Ada dua jasad. Okey, ada dua jasad. Yang mana jasad yang pertama M1 ni kita M ni mass. Okey, jisim. Okey, jisim bagi jasad yang pertama, M2 mass bagi jasad yang kedua. Okey, kemudian bahagi dengan R kuasa 2. R kuasa 2. R ni merujuk kepada jarak antara pusat jasad pertama dan jasad yang kedua. Okey, jarak. Tapi pengiraan jarak bermula dengan pusat masing-masing. Okey, pusat antara dua jasad. Okey, ini pada hari Ahad iaitu pada bahagian yang pertama. Okey, pada hari Isnin, kelas kita pada hari Isnin, kita pergi kepada pecutan graviti. Okey, G. Okey, graviti G. Okey, antara objek dengan permukaan bumi. Kita pergi kepada bumi G. Okey, G. Jadi kita ada satu formula juga okey pada bahagian yang kedua iaitu G sama dengan GM okey sama dengan GM okey bahagi dengan R tambah H okey dalam braket kuasa 2 okey yang mana G pemalar graviti okey pemalar graviti adalah tetap. Okey, kemudian kita pergi kepada jisim. Okey, kita pergi kepada jisim. Kemudian kita pergi kepada R iaitu jarak daripada permukaan okey sehingga ke pusat bumi. H adalah ketinggian. Okey, H adalah ketinggian. Okey, jadi itu adalah bahagian yang kedua. Okey, hari ini kita pergi pada bahagian yang ketiga. Okey, bahagian yang ketiga. Okey, bahagian yang ketiga kalau kita rujuk buku teks iaitu berkaitan dengan daya daya memusat. Okey, muka surat boleh buka buku teks muka surat 88. Okey, 88. Okey, muka surat 88. Okey. Buku teks, okey, semua boleh merujuk buku teks. Okey, setakat ini kehadiran kita ada 25 orang. Okey, ada beberapa orang lagi belum masuk. Okey. Okey, kita sambung. Okey, merujuk pada buku teks. Okey, muka surat 88. Okey, rajah 3.13 menunjukkan 3 kedudukan bagi sebuah satelit yang sedang mengorbit bumi dengan laju seragam. Okey, laju seragam. Maksudnya laju sama. Okey, perhatikan arah laju satelit di setiap kedudukan satelit itu. Okey, kita ada bumi, lepas tu ada satelit. Okey, ada satelit yang sedang mengorbit bumi. Okey, arah gerakan ini arah dia. Okey, pada masa sama titik ni adalah daya graviti, daya tarikan daya graviti. Okey, ke arah pusat bumi. Okey.
Jasad yang sedang membuat gerakan membulat. Okey, gerakan ni secara membulat mengikut planet. Okey, planet bumi ni bulat. Jadi bila bulat, daya graviti dia pun, okey, daya graviti, okey, pada halaju seragam, okey, arah gerakan bagi satelit adalah secara membulat. Okey, jasad yang sedang membuat gerakan membulat sentiasa mengalami perubahan arah gerakan. Jasad yang sedang membuat gerakan membulat. Okey, gerakan membulat. Okey, secara membulat sentiasa mengalami perubahan arah gerakan. Okey, perubahan arah gerakan. Okey, dia kalau ikutkan pergerakan lurus macam ni, tapi gerakan dia ada angle. Angle ni lah membentuk pergerakan secara membulat. Maksudnya sentiasa berubah. Okey, arah halaju ke sini. Tengok arah halaju ke sini. Kalau kita faham arah halaju ke sini, okey, satelit ni dia pergi straight je dah. Straight je kan. Okey, tetapi untuk dalam kes yang ini, okey, kes yang ini, okey, satelit ni mengalami perubahan arah gerakan. Perubahan arah gerakan kepada gerakan membulat. Dia tak pergi straight je kan. Okey. Dalam bab 2, okey, dalam bab 2. Okey, ini walaupun lajunya tetap ni laju tetap. Oleh itu halaju jasad adalah berbeza. Okey, dalam bab 2 anda telah mempelajari bahawa suatu daya diperlukan untuk mengubah arah gerakan jasad. Okey, memerlukan sesuatu daya. Okey, kalau kita naik kereta, kereta tu tak akan bergerak selagi tidak ada daya. Okey, jadi kereta memerlukan daya. Jadi daya yang diperlukan adalah daripada enjin kereta. Jadi kereta akan mengalami tujahan oleh enjin dan kereta boleh bergerak. Sama juga dengan motor. Okey, basikal pun sama. Okey, cuma basikal tujahan dia bergantung kepada kayuhan kita dah. Okey, apakah daya yang bertindak ke atas jasad yang sedang membuat gerakan bulat? Okey, soalan dia apakah daya yang bertindak ke atas jasad yang sedang membuat gerakan membulat? Okey. Okey. Aktiviti ni, okey, ni aktiviti ni sebenarnya kita nak bagi lebih memahami okey berkenaan dengan daya memusat. Okey, daya memusat memang boleh buat sendiri, cikgu pernah buat. Okey, kita guna benang, okey, guna benang, lepas tu kita pusing. Okey, kita pusing. Okey, penyumbat getah ni akan mengalami gerakan membulat. Okey, benang tebal ni bertindak sebagai daya, okey. Daya memusat, okey, daya memusat kepada penyumbat okey getah ni. Sama jugalah benang ni macam ada tarikan graviti, okey. Daya tarikan graviti kalau penyumbat getah ni diumpamakan sebagai satelit. Okey, jadi benang tebal ni, okey, dia mengalami daya, okey, daya memusat, okey, kepada penyumbat getah ni. Okey, kalau satelit daya graviti lah. Okey. Okey, bagi suatu jasad, okey, bagi suatu jasad yang melakukan gerakan membulat. Okey, dia ambil contoh satu objek okey sedang melakukan gerakan membulat, terdapat suatu daya yang bertindak ke atasnya dengan arah yang sentiasa menuju ke pusat bulatan itu. Okey, terdapat suatu daya. Okey, suatu daya yang bertindak. Okey, dia kata suatu jasad yang melakukan gerakan membulat, dia kata ada satu daya. Okey, yang mana daya tu bertindak ke arah pusat. Okey, pusat bulatan, pusat gerakan. Okey, pusat bulatan ni. Okey, daya ini dikenali sebagai daya memusat. Okey, daya memusat. T ni tension, okey, tegangan. Okey, tegangan tali tu. Okey. Rajah 3.16 menunjukkan tegangan benang yang bertindak sebagai daya memusat. Jadi sebenarnya aktiviti yang dekat atas ni untuk kita memahami berkenaan dengan daya memusat. Okey.
Untuk subtopik hari ini, untuk lebih memahami berkenaan daya memusat, aktiviti dia ialah ini. Okey. Okey. Rajah 3.16 menunjukkan tegangan benang yang bertindak sebagai daya memusat untuk gerakan penyumbat getah. Okey, magnitud daya memusat bergantung kepada jisim jasad. Okey, tengok Magnitud daya memusat. Daya memusat, okey, daya memusat kita takrifkan, okey, kita simbolkan sebagai F, force. Okey, force. Okey, bergantung kepada jisim jasad. Okey, lepas tu laju linear. Okey, laju linear. Okey, gerakan membulat dan jejari bulatan. Daya memusat boleh dihitungkan menggunakan rumus. Okey, kita jumpa satu lagi rumus. Okey, F sama dengan mv kuasa 2 per R. Okey, kita hari ini bahagian yang ketiga. Okey, kita jumpa satu lagi rumus. Okey, kita jumpa satu lagi rumus. Satu lagi rumus. Okey, rumus yang ketiga. Okey, F merujuk kepada daya memusat. M merujuk kepada jisim. V merujuk kepada laju linear. V ni velocity, M ni mass, F ni force. Okey, jejari bulatan. R ni radius. Okey, radius. Okey, jejari bulatan. Okey. Jadi untuk subtopik 3.1, okey, kita ada 3 formula. Okey, iaitu daya graviti F antara dua jasad. Yang kedua pecutan graviti G, graviti, okey, antara objek dengan permukaan bumi. Hari ini bahagian yang ketiga iaitu daya memusat bagi objek, okey, objek yang melakukan gerakan membulat. Okey, gerakan membulat. Kita ada 3 formula setakat ini. Okey, 3 formula. Okey, 3 formula. Okey. Boleh setakat ini kelas? Tak ramai ni, 27 orang, 26 je. Boleh Okey. Okey, rujuk buku teks. Okey, info Bestari. Okey, info. Apabila suatu jasad diputar pada laju seragam tertentu sehingga benang menjadi hampir mengufuk. Okey, hampir mengufuk. Okey, kesan daya graviti ke arah gerakan membulat jasad itu boleh diabaikan. Okey, boleh diabaikan walaupun laju jasad adalah seragam. Arah gerakan jasad sentiasa berubah. Yang ni sentiasa berubah betul. Okey, kalau ikutkan arah laju, okey, kalau ikutkan dia straight macam ni. Tetapi okey, arah gerakan bagi objek ni dia akan berubah, sentiasa berubah iaitu dalam gerakan membulat. Okey, gerakan membulat. Okey, laju linear merujuk kepada laju jasad pada suatu ketika tertentu semasa jasad membuat gerakan membulat. Laju linear merujuk kepada kepada laju jasad pada suatu ketika tertentu semasa jasad membuat gerakan membulat. Okey, jadi untuk yang ini, V ni velocity ni laju linear. Jadi laju linear ni dia kata merujuk kepada laju jasad. Okey, jasad ni objek ni lah yang sentiasa yang sedang melakukan gerakan membulat. Okey. Kita ada contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama. Okey, acara lontar tukul besi. Okey. Kita tak ada dekat sekolah kita tak ada. Okey. Ni merujuk kepada formula ni. Jadi kita ada contoh. Okey, kita ada contoh. Rajah 3.17 menunjukkan seorang atlet acara lontar tukul besi yang sedang memutarkan tukul besi. Dia putar secara membulat. Okey. Dalam suatu bulatan ufuk sebelum melepaskannya.
Okey. Berapakah daya memusat yang bertindak ke arah ke atas tukur besi apabila tukur besi itu sedang bergerak dengan laju seragam 20 meter per saat? Okey, 20 meter per saat. Jadi, kalau soalan melibatkan pengiraan, okey, langkah yang pertama adalah kita senaraikan semua maklumat yang diberikan dengan simbol sekali. Okey, jadi maklumat yang diberikan adalah jisim, okey, hal laju, okey, lepas tu jejari, okey, jejari gerakan membulat. Okey, apa yang dia nak? Soalan ni dia suruh cari daya memusat iaitu F. Okey, dia suruh cari nilai F. Okey. Yang kedua kena pasti formula. Okey, formula. Jadi kita akan gunakan formula yang ini. Okey, formula yang pada hari ini yang kita belajar. Okey, langkah yang ketiga baru kita buat penggantian. Okey, penggantian dalam formula tersebut. M mass. Okey, jisim. Jisim mesti dalam kilogram. Kalau dalam gram tukar dulu kepada kilogram. Kena tukar dulu. Okey, V velocity dalam meter per saat. Kalau dalam kilometer per jam, okey, kena tukar dulu. Okey, kena tukar dahulu kepada meter per saat. Okey, meter per saat sebab kita biasa guna kilometer per jam. Malaysia ni kita guna kilometer per jam untuk pergerakan, contohnya kenderaan apa semua. Okey, kita guna kilometer per jam. Jadi kena tukar dulu kepada meter per saat. Okey, kemudian radius. Okey, melibatkan distance, melibatkan jarak, kita menggunakan meter. Kalau kilometer kena tukar dulu kepada meter. Okey. Jadi kita masukkan nilai daya memusat. Apabila berkaitan dengan daya, unit dia adalah N, Newton. Jadi kita dapat jawapan 1600 Newton. 1600 Newton. Okey, contoh yang pertama. Okey, sini senang saja sebab kita nak cari F. Kita tak payah pindah-pindah. Okey, contoh yang pertama. Okey. Kita sambung Kita sambung. Okey, bolehkah sebuah satelit mengorbit mengelilingi bumi tanpa dipacu oleh enjin roket? Okey, boleh tak ditanya, satelit untuk kelilingi bumi ni tanpa guna enjin. Okey. Kemungkinan untuk gerakan sedemikian telah diramal oleh Isaac Newton pada abad ke-17. Maksudnya pada tahun 1600 lebih dulu dah diramal oleh saintis fizik Isaac Newton. Seperti dalam gambar rajah kita tunjuk dekat sini. Kita ada satu objek, objek yang dilancarkan dengan laju linear yang rendah. Ni disebut laju linear yang rendah. Slow saja. Akan mengikuti lintasan satu ni. Satu jatuh pada Q. Jatuh pada Q. Ini laju linear yang rendah. Kenapa dia jatuh? Sebab kalau laju perlahan, daya memusat dia pun sikit. Bila daya memusat sikit, kurang daripada tarikan daya graviti, jadi daya graviti akan menarik objek tu jatuh ke bawah. Dia sama macam kita tarik tali. Siapa lagi kuat, daya yang lebih besar dia akan menang, dia akan tarik. Siapa daya kurang dia akan tertolaklah, akan ditarik oleh daya yang kuat. Jadi dalam kes ni, daya graviti lebih kuat berbanding dengan daya memusat bagi objek ni. Jadi ditarik ke bawah. Seterusnya, objek yang dilancarkan dengan laju linear yang cukup tinggi. Laju linear yang cukup tinggi akan mengikuti lintasan dua yang membulat mengelilingi bumi. Objek itu tidak akan kembali semula ke bumi. Maksudnya dengan hal laju yang tinggi, dia akan mengikut lintasan yang kedua. Maksudnya boleh mengelilingi bumi. Untuk proses ni sebenarnya kita boleh faham hanya merujuk kepada formula. Tengok formula ni formula dia F bersamaan dengan mv kuasa 2 per R. Jadi untuk daya yang besar, sebab objek yang boleh bergerak secara daya memusat ni, kita kena F ni besar, nilai F ni besar. Jadi apa yang boleh ditingkatkan dekat sini?
Okey. Jejari bulatan kita biasanya tetap. Sebab kita nak membulatkan. Jejari tetap. Tak boleh ubah. Jisim pun takkan kita nak ubah. Okey, kita tak boleh ubah jisim. Sebab objek yang dilancarkan memang jisim dia adalah tetap. Yang boleh ubah adalah V. Laju. Okey, V. Jadi kita kena tingkatkan V ni. Besarkan nilai V. Bila besarkan nilai V, F ni akan jadi besar. F ni akan jadi besar. Jika F ni besar, okey, jadi pergerakan boleh pada lintasan yang kedua ni. Ni. Okey, kita nak besarkan daya memusat. Okey, nak membesarkan daya memusat. Jadi kita kena, okey, laju tu kena nilai yang besar. Okey, laju linear yang cukup tinggi, velocity yang cukup tinggi. Okey. Okey, ramalan Isaac Newton menjadi kenyataan pada masa kini dengan begitu banyak satelit buatan manusia mengorbit mengelilingi bumi. Okey, tanpa dipacu oleh sebarang tujahan enjin. Jadi tak perlu enjin, okey, untuk satelit mengorbit bumi. Kita ada beribu satelit dekat angkasa. Okey, banyak macam-macam satelit. Okey, satelit GPS. Okey, satelit untuk pancaran signal television, telekomunikasi. Okey, telekomunikasi biasanya telefon satelit lah. Okey, kita tak guna telefon satelit, kita hanya menggunakan telefon selular, telefon bimbit yang kita guna tu, signal dia lebih kepada pecawan yang terdekat. Okey. Lebih kepada yang terdekat. Kalau kawasan situ ada pecawang, kita boleh guna telefon tu. Kalau kita masuk hutan, naik bukit, tak ada signal lah. Tetapi kalau kita guna telefon satelit, okay, kita boleh guna. Walaupun kat mana kita berada, selagi ada satelit, okay, berada pada atas kita, okay, ada satelit atas kita, kita boleh guna telefon tu. Cuma telefon kita sekarang, signal dia adalah kepada pemancar pencawang yang terdekat. Okay. Jadi, untuk yang ini, okay, untuk hari ini daya memusat. Okay, yang mana satelit yang mengorbit bumi ini tidak perlu kepada, okay, sebarang tujahan enjin. Ya, ini kenyataan ataupun fakta yang perlu kamu tahu. Okay, satelit-satelit sentiasa mengalami daya graviti yang bertindak ke arah pusat bumi. Memang setiap satelit ni dia ada daya tarikan graviti, okay, ke arah bumi. Okay, sebab pusat bumi ni dia ada daya graviti. Jadi memang ada tarikan lah. Okay, daya graviti ke atas satelit bertindak sebagai daya memusat. Okay, jadi daya satelit ke atas ni adalah iaitu daya memusat. Yang kita belajar hari ini, formula hari ini. Okay, ni F ni. Okay, dengan membandingkan rumus untuk daya, ini rumus yang kita pernah belajar sebelum ni, F bersamaan dengan MA. Dan rumus untuk daya memusat, F sama dengan MV kuasa 2 per R, kita peroleh. Okay, pecutan memusat. Oh, dia ada pecutan memusat pula. Okay, pecutan memusat. Okay, pecutan memusat. Okay. Dia hanya, okay, F ni sama dengan MA. Jadi F dekat sini kita letak MA. Okay, kita letak MA sini. Jadi MA sama dengan MV kuasa 2 per R. Jadi M dengan M kita potong. Okay, M dengan M kita potong. Jadi hanya tinggal A V kuasa 2 bahagi dengan R. Senang je formula dia, kita gabung je. Okay, kalau ikutkan cikgu contoh dekat sini. Okay, cikgu contoh dekat sini. Okay, formula yang sebelum ni kita belajar F bersamaan dengan MA. Okay, kita besarkan sikit. Besarkan sikit. Okay. Yang ini kita belajar sebelum ni. F ni force, M ni mass, A ni acceleration, pecutan. Okay. Dan formula yang kita belajar hari ini, okay, F sama dengan, okay, F sama dengan MV, okay, MV kuasa 2, okay, bahagi dengan R.
Okey, ini cikgu buat bracket supaya okey. Lepas tu ni kalau kita belajar matematik kan, belajar matematik ni persamaan pertama. Okey, sebab tu matematik ni memang tidak dapat dipisahkan daripada fizik. Okey, yang ini adalah persamaan kedua. Okey, sebab kita ada F yang sama, M yang sama, kita masukkan persamaan pertama ke dalam persamaan yang kedua. Okey, jadi bila kita masukkan, kita akan dapat MA. Okey, MA sama dengan dia macam ni lah. Jadi formula yang baru ni, pecutan memusat, tak payah pening-pening sebenarnya kita ingat yang ni. Dan ni cara ni dia tunjuk ni supaya kita kadang-kadang kalau kita lupa formula pecutan memusat, kita boleh terbitkan melalui penyelesaian secara persamaan serentak. Ini persamaan serentak yang kita pernah belajar kaedahnya dalam matematik. Dalam matematik. Kita ada persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Lepas tu kita nak terbitkan persamaan yang baru, kita gabung. Sebab F ni adalah force, ini force, M ni mass. Nak senang kita gantikan F ni dengan MA. Jadi bila kita ganti, jadi macam ni. Cuma M dengan M kita boleh potong. Kita boleh potong. Kita boleh potong sahaja. Sebenarnya nak potong ni pun sebenarnya kita M bahagi M sebenarnya. Bila kita potong, apa yang tinggal yang tinggal adalah hanya tinggal kenangan. Hanya tinggal A, acceleration, sama dengan V kuasa 2, V kuasa 2 bahagi R. Jadi formula ni, formula baru iaitu formula pecutan memusat. Pecutan memusat. Boleh faham setakat ini? Kelas, boleh tak? Ada soalan? Yang lain, ada soalan tak? Kalau tak faham, terus tanya. Jadi bahagian hari ini, bahagian yang ketiga, daya memusat. Daya memusat, iaitu F. Kita ada formula baru, F sama dengan mv kuasa 2 per R. Kemudian pada masa sama, sebab ada gerakan ni, kita boleh kira juga pecutan. Pecutan memusat. Jadi pecutan memusat, terbitan formula adalah secara persamaan serentak. Persamaan serentak. Bila persamaan serentak, kita keluar formula yang baru. Formula yang baru, iaitu pecutan memusat sama dengan V kuasa 2 per R. V kuasa 2 per R. Dalam fizik, dalam fizik sebenarnya dia gabung matematik pun ada, ACMAT pun ada. Pembezaan, pengamiran, ada juga ACMAT dalam fizik. Tetapi ACMAT ni lebih nampak nanti bila kamu sambung belajar nanti kamu jumpalah pembuktian formula, terbitan formula-formula fizik menggunakan kaedah matematik dan menggunakan kaedah matematik tambahan. Terbitan-terbitan formula. Contoh satu bagi yang ni. Contoh satu bagi formula yang baru, iaitu formula pecutan memusat. Rajah 3.19 menunjukkan sebuah satelit kaji cuaca yang sedang mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian H 480 km. H 480 km. Tingginya 480. Maksudnya daripada sini nak pergi ke Melaka ataupun ke Negeri Sembilan. Jarak antara satelit dengan permukaan bumi. Laju linear satelit itu adalah 7.62 darab 10 kuasa 3. 7.62 darab 10 kuasa 3. Kuasa 3 ni bersamaan dengan 7,620 meter per saat. Dalam masa 1 saat, jarak dia sejauh 7 km lebih. Lajulah. 1 saat je.
Okay, kalau kita nak faham ni situasi ni. Meter per saat. Maksudnya dalam masa 1 saat dia pergi jarak sejauh ni. Sejauh ni 7.62 darab 10 kuasa 3 meter. Okey. Okey. Jejari bumi R 6.37 darab 10 kuasa 6. Okey, jejari bumi R. Okey, R. Maksudnya daripada sini sampai ke center. Berapakah pecutan memusat? Pecutan memusat kita nak V dengan R. V dengan R. Jadi diberikan V dan diberikan R. Okey. Jejari sini adalah jejari orbit satelit. Jejari orbit satelit. Okey. Jejari orbit. Kena faham Ni dia bagi R besar. R besar ni jejari bumi. Jejari bumi maksudnya daripada permukaan sehingga ke pusat. Okey. Ini R ni adalah jejari orbit satelit. Okey, jejari orbit satelit maksudnya daripada satelit sehingga ke pusat. Okey, kena faham formula dan kena faham takrifan. Okey, jejari bumi, jejari orbit satelit. Okey. Kita pergi langkah yang pertama, sama senaraikan maklumat. Tengok ketinggian dia bagi dalam kilometer. Memang kena tukar kepada meter dulu. Okey, kilometer nak tukar kepada meter kena darab dengan 1000. Darab dengan 1000 kita akan dapat 480,000 meter. Okey, laju linear memang dalam meter per saat, tak payah tukar. Jejari bumi. Jejari bumi, okey, 6.37. Okey, cuma formula ni R. Dia bagi R besar. Jadi macam mana R besar? Okey, jejari. Okey, sekejap cikgu nak tunjukkan dekat sini. So, R kecil sama juga R kecil ni jejari orbit satelit. Okey, sama juga dengan jejari bumi tambah dengan jarak satelit dengan permukaan bumi. Okey. Okey, tengok R kecil ni jejari orbit satelit. Sebenarnya adalah jejari bumi. Okey, iaitu R besar. Okey. R besar. Dan jarak satelit dengan permukaan bumi. Jarak dia H height, ketinggian. Okey, ketinggian. Okey, maksudnya H yang ni. Okey. Jejari bumi daripada permukaan sehingga ke pusat. Jadi R sebenarnya sama dengan R besar tambah dengan H. Jadi dekat sini R ni bersamaan dengan R tambah dengan H. Jadi kita masukkan nilai. R besar diberi tadi. Ketinggian pun diberi tadi. Okey, lepas tu kita dapat pecutan. Okey, pecutan memusat. Okey, jadi pecutan memusat, pecutan. Okey, unit dia meter saat kuasa 2 ni. Kuasa negatif 2. Okey, kuasa negatif 2. Kalau halaju, meter per saat negatif 1. Okey. Ada lagi. Okey, boleh setakat ini? Boleh? Boleh kelas? Boleh. Boleh tak? Okey. Boleh. Okey. Kalau ikutkan dalam buku teks kita ada satu lagi. Okey, kita ada satu lagi jisim bumi dan jisim matahari. Okey, kita ada satu lagi. Dia tak banyak lah ni. Kita habiskan sedikit je lagi. Okey. Sikit je lagi. Okey, jisim bumi dan matahari. Okey, jisim bumi dan matahari. Okey, rumus jisim bumi dan matahari boleh diterbitkan menggunakan rumus hukum kegravitian semesta Newton dan rumus daya memusat. Okey, yang pertama itu, okey, bahagian yang pertama itu hukum kegravitian semesta. Okey, kita dah tengok rumus yang pertama. Okey, kemudian dia kata guna rumus yang daya memusat, rumus yang hari ini iaitu F
bersama dengan MV kuasa 2 per R. Okey, kita terbitkan rumus baru untuk menentukan jisim bumi dan matahari. Jisim bumi dan matahari. Okey. Jadi yang ni. Kita masukkan. Okey. Okey, masukkan. Kejap cikgu cuba kita keluarkan. Kita keluarkan. Okey, kaedah dia, okey, menggunakan persamaan serentak, menggunakan persamaan serentak, persamaan serentak, formula yang pertama hukum kegravitian semesta iaitu F sama dengan G. G besar M1 M2 bahagi dengan R kuasa 2. Lepas tu daya memusat, formula dia adalah MV kuasa 2 per R, yang mana M ni merujuk kepada jisim objek. Okey, kemudian samakan dua persamaan. Guna kaedah persamaan serentak. Okey, samakan. Okey, lepas tu batalkan faktor sepunya M. Okey, faktor sepunya M. Nilai M kita batalkan. Okey, lepas tu gantikan dengan V sama dengan 2 pi R bahagi dengan T. Ada satu lagi, ganti pula. V yang kat sini ni, laju linear ni, gantikan dengan 2 pi R per T. Gantikan dekat V. Lepas tu susun semula supaya M. M menjadi tajuk rumus. Maksudnya kena pindahkan. Pindahkan semua sebutan dalam M. Pindahkan sebutan dalam M. Ini adalah jisim bumi. Sebenarnya formula ni sama juga G sama dengan M besar M kecil. Boleh juga guna macam tu. Ataupun M1 M2 ni, M1 kita kepada bumi, satu lagi M. M2 ni kepada jisim yang kedua lah. Jadi dia kata matikan M. Jadi kita kena matikan satu. Jadi ini adalah aktiviti. Aktiviti macam mana cuba buat dekat buku latihan. Cuba buat. Ini kaedah matematik persamaan serentak dan pergantian. Persamaan serentak, lepas tu pergantian. Ikut langkah yang ni. Ikut langkah yang ni, cuba terbitkan jisim bumi. Cuba terbitkan jisim bumi. Dalam buku latihan. Boleh setakat ni? Dan formula yang baru, formula yang baru nanti boleh formula yang baru nanti sebenarnya kamu akan dapat yang ni. Cuba nanti kejap lagi cuba dapat tak ni formula ni. Yang ni. M besar sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bahagi dengan GT kuasa 2. T ni merujuk kepada tempoh. T merujuk kepada tempoh. Cikgu screenshot. Rumus dan data yang digunakan untuk menghitung jisim bumi dan matahari. Jadi kita ada yang terbaru. Yang kedua kita ada kita ada formula ni M. Cuba terbitkan ataupun cuba conteng-conteng pada kertas, keluar tak formula ni. Dia guna kaedah matematik. Untuk formula yang pertama, hukum kegravitian semesta Newton, gunakan F sama dengan G besar, M kecil. Apa tu? Gunakan formula F sama dengan G M bahagi dengan R kuasa 2.
Okey, gunakan yang ini. Ini adalah persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang pertama. Okey, kemudian persamaan yang kedua. Okey, kita gunakan persamaan yang ini. Ini adalah persamaan yang kedua. Okey, persamaan yang kedua. Okey, persamaan yang kedua. Okey, kemudian gantikan F dengan F ni gabung. Okey, gabung. Jadi kalau kita gabung, kita akan jadi macam ni. Sama dengan gabung. Cikgu tunjuk ni. Okey. Lepas tu dia suruh gantikan. Okey, gantikan, batalkan M ni. M yang ni batalkan. Maksudnya potong. Okey, potong. Okey, kemudian bila potong hanya tinggal. Okey, bila kita potong, M ni dah tak ada lah. Okey, tak ada. Okey, lepas tu dia suruh gantikan dengan V sama dengan 2 pi R. Okey, 2 pi R bahagi dengan T. Okey, 2 pi R bahagi dengan T. Okey, 2 pi R ni sebenarnya adalah kita nak cari lilitan. Okey, lilitan bulatan. Okey, gerakan membulat tu. Okey, gantikan. Lepas tu pindahkan semua formula R kuasa 2G ni ke sebelah sana. Dapat tak? Okey, cuba. Lepas tu dapat tak M sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bahagi dengan GT kuasa 2. Dapat tak? Cikgu bagi setakat ini. Okey, jadi nanti gantikan. Okey, gantikan. Gantikan. Okey, V. Dengan 2 pi R tu. Okey, 2 pi R. Okey, gantikan. Lepas tu keluarkan formula baru. Okey, iaitu jisim, kita nak cari jisim bumi. Okey, nak cari jisim bumi. Okey, yang mana T merujuk kepada tempoh, G merujuk kepada pemalar graviti. Okey, yang ni formula ini adalah untuk mencari jisim bumi dan jisim matahari. Jisim bumi dan jisim matahari. Okey, jadi untuk hari ini, iaitu bahagian yang ketiga, daya memusat. Okey, kita ulang balik. Okey, daya memusat. Jadi daya memusat, formula baru mv kuasa 2 bahagi dengan R. Okey, M ni merujuk kepada objek yang sedang mengalami gerakan membulat. M ni juga kita boleh katakan jisim bagi satelit. Okey, V ni laju linear. Okey, laju linear bagi satelit. R ni adalah jejari bulatan. Jejari bulatan, kita tengok jejari bulatan daripada objek ni sehingga ke pusat. Kalau merujuk kepada satelit, okey, jejari memusat ni jarak satelit dengan permukaan, okey, dan jarak permukaan bumi sehingga ke pusat bumi. Okey, jadi R ni jejari bulatan. Okey, jadi ini yang pertama. Okey, daripada yang ini juga kita keluarkan formula yang kedua untuk hari ini, iaitu kita formula asal F sama dengan MA, dan formula hari ini, okey, menggunakan persamaan serentak, kita keluar formula baru iaitu pecutan memusat. Okey, pecutan memusat. Okey, apabila kita cari pecutan memusat, kita dapat pecutan memusat. Okey, cuma kena hati-hati R. Okey, jejari orbit satelit, pengiraan dia. Okey, sebenarnya ini. Okey, pengiraan dia adalah jejari bumi tambah dengan jarak satelit ataupun ketinggian satelit dengan permukaan bumi. Jarak ataupun ketinggian. Okey, ataupun tinggi. Okey, tinggi satelit, okey, dengan permukaan bumi. R ni, hati-hati. Okey, jangan ambil terus nilai yang diberikan. Okey, kemudian, okey, bila yang kita dah dapat pecutan memusat, dia kata sini kita boleh cari, okey, kita boleh iaitu okey, jisim. Okey, jisim bumi dan matahari. Okey, jisim bumi dan matahari. Okey, yang mana menggunakan formula. Okey, formula pada bahagian yang pertama dan bahagian yang ketiga. Ini hari yang pertama, hari Ahad, iaitu ni formula hari ini.
Okey, kita gabung formula ni menggunakan kaedah matematik persamaan serentak. Kemudian kita selesaikan guna kaedah pergantian menggunakan V 2 pi R sama dengan T. Okey, lepas tu kita keluar formula baru iaitu M. Okey, M bersama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per dengan GT kuasa 2. Okey, untuk lebih faham sebenarnya kita kena buat exercise latihan. Okey, latihan. Okey, sekarang cuba buka modul. Okey, modul kamu. Okey, modul. Okey. Dalam modul ni dia ada nota. Okey, ada nota. Okey, yang pertama, ni formula hari ini. Okey, formula hari ini. Okey, dia ada latihan ni. Okey, yang pertama, yang kedua, latihan yang kedua. Kemudian satelit mengorbit bumi. Okey, daripada formula ni kita gabung, kita keluar pecutan memusat. Okey, formula baru. Okey, ni dia bagi nota sedikit ni. Okey, lepas tu ada dua latihan. Okey, kena cari pecutan memusat. Okey, ni kira panjang tali. Okey, jika daya memusat bertindak, dia bagi daya, cuma kena cari panjang tali. Maksudnya panjang tali tu R. Kena cari R. Okey, yang ini apakah laju linear? Kena cari V. Yang ini kena cari V, yang ini kena cari R. Okey, kemudian, ni yang cikgu suruh cari, dia dah tunjuk kat sini. Okey, jisim bumi dan matahari. Daripada formula ni, okey, tengok kita potong. Okey, gabung, R kuasa 2, R ni kita potong. Okey, kaedah potong ni sebenarnya kita pindahkan, lepas tu bahagi. Sebenarnya dia bahagi ni R kuasa 2 bahagi dengan R. R ada 2, sini R ada 1. Jadi kita potong 1, yang ni tinggal 1. Okey, lepas tu tinggal yang ini. Bila tinggal yang ini, V ni kita gantikan dengan 2 pi R. Okey, 2 pi R bahagi dengan T. Okey, lepas tu baru kita dapat formula bagi jisim bumi. Okey, jisim bumi. Okey, lepas tu ada dua exercise. Ada dua exercise. Setiap satu ada dua exercise. Jadi kalau ikutkan ada 6 latihan. Okey, untuk lebih faham memang fizik ataupun apa-apa, okey, kena faham konsep. Bila faham konsep, kena buat latihan. Latihan ni sebenarnya lebih kepada penggunaan formula. Okey, penggunaan formula untuk penyelesaian masalah. Okey, jadi hari ini ada 6 latihan. Okey, ada soalan setakat ini? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Hari ini 18. Sebab cikgu rasa macam ada yang ngantuk. Okey, ruangan chatting cikgu sediakan Google Form. Okey, kehadiran hari ini. Okey, boleh sekarang boleh isi dulu kehadiran hari ini. Okey, kehadiran hari ini. Okey, kalau ikutkan kita untuk hari ini kita habislah. Okey, subtopik 3.1. 3.1. Okey, 3.1 kita dah habis. Okey, 3.1 kita habis. Kita ada 3 subtopik dalam bab 3. 3 subtopik hukum kegravitian. Okey, kegravitian ni kita ada 3. Jadi kita habis subtopik yang pertama. Okey. Isi kehadiran. Okey, semua hari ini isi kehadiran. Okey, hari ini 26 orang. Cikgu nak tanya, yang hari tu punya soalan 4, yang nombor 3 tu G bulan dengan 1/6 tak sama kan? Saya soalan 4. Soalan muka surat 4. Muka surat 4. Okey, buktikan bahawa pecutan graviti di permukaan bulan adalah 1/6 dari pecutan graviti di permukaan bumi. Okey, G pemalar graviti, jisim bulan ini dan jejari bulan adalah ni. Okey,
Soalan muka surat 4 yang nombor 3, G bulan dengan 1/6. Tak sama kan? Saya dapat tak sama. Macam mana Syahirah tu? Tak sama maksudnya? Okay, gunakan formula. Dia suruh cari pecutan graviti bulan. Okay, graviti bulan. G bulan saya dapat 1.62. 1.6 bumi saya dapat. Mana handphone cikgu? Handphone. Graviti dekat bulan, okay, memang 1/6. Okay, bumi kita 9.81. Jadi dekat bulan 9.81, untuk dapat dekat tu, kalau secara kita semak, jawapan yang tepat 1/6 darab 9.81 lah. Okay, jadi kalau kita dapat 1.62, okay, 1. G bulan saya dapat 1.62. Okey, ini kalau 1 per kalkulator, sekejap cikgu ambil kalkulator. (6.81) bagi dengan 6. Okey, 1.635 lah sepatutnya dapat kan. Okey, lepas tu guna formula dapat 1.62 1.62. 1.62. Buktikan bahawa pecutan G besar, jisim bulan, jejari bulan. Jejari bulan, jadi kita ambil menggunakan formula ni. Okey, atas permukaan. Okey, masukkan nilai G, okay, jisim bulan, lepas tu R. Diberi M dengan R, diberikan. Okey, yang lain macam mana? Okey, kalau guna formula ni, okey, guna formula ni lah. Okey, guna formula yang ini. Okey, pada soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Alamak, tak boleh. Tak boleh sepenuhnya copy. Okey, gunakan formula yang ini. Permukaan ni G sama dengan GM besar. Okay, G besar M besar bahagi dengan R kuasa 2. Okay, jisim bulan dah diberikan iaitu ini. Okey, kemudian G pemalas G dah diberikan, jejari pun diberikan. Okey, masukkan nilai saja. Okey, masukkan nilai saja, tengok G dapat berapa. Okey, kejap lagi nanti cikgu kira lah. Okey, dapat tak 1.635 ni. Okey, kejap lagi nanti cikgu kira. Okey. Okey. Setakat ni kehadiran okey, tak ramai yang isi, 21 orang. Okey, padahal kita ada 26 orang. Okey, 26 orang. Okey, ada yang tertidur ni, ada yang pergi mana-mana ni. Okey. Cikgu panggil nama seorang-seorang. Okey. Fazwan, baru masuk lah. Link. Okey. Okey, Adira, Aimi, Alia, Maisara, Arsyad, Azlin Sofia, Farizatu Alia, Fasiha, Fatin Najiha, Fatin Nawara, Hazwani, Mawaddah, Sazwan, Nisha, Nik Safia, Nur Syahira, Nur Anisah, Ilyana, Fatini, Nur Sabila, Nur Fatin Syamimi, Nurul Ain Syahirah, Nurul Ilyana, Nurul Hazwani,
Nur Zulaika, Puja, Salihah, Syafiqah. Okey, kita ada 26 orang. Tadi masuk seorang. Siapa dah keluar tu? Okey. Okey, kehadiran tak ramai ni. Baru 22 orang. Okey. Cikgu rasa setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Okey, jadi untuk hari ini pada modul kita ada 6 soalan. Okey, 6 soalan. Mana 2 soalan merujuk kepada satu formula. Okey, satu formula. Jadi kita ada 6 formula. Okey, jadi kita review balik hari ini apa yang kita belajar hari ini. Bahagian yang ketiga iaitu daya memusat. Kita ada formula yang pertama. Okey, kemudian daripada formula daya memusat kita bandingkan. Okey, kita terbitkan satu formula baru menggunakan formula daya iaitu F sama dengan MA yang kita dah belajar. Okay, menggunakan kaedah matematik persamaan serentak. Kemudian kita dapat formula baru iaitu pecutan memusat. A. Okay, A acceleration. Okay, pecutan memusat. Daripada pecutan memusat, okay, memusat, okay, kena hati-hati iaitu jejari orbit bumi. Ini yang cikgu kuningkan ni. Okay. Lepas tu itu yang kedua. Yang ketiga, kita ada formula baru iaitu untuk menentukan jisim bumi ataupun jisim matahari. Okey, sama juga guna formula dalam chapter 3.1 yang mana hari pertama, okey, iaitu pada bahagian yang pertama kita ada daya graviti bagi dua objek, okey, M besar dengan M kecil, M besar dengan M kecil ataupun M1 dengan M2. Okey, lepas tu yang hari ini daya memusat, F force dengan force. Okey, kita selesaikan secara persamaan serentak. Okey, lepas tu kita buat kaedah penghapusan. Okey, kemudian kaedah penggantian. Okey, gantikan V dengan 2 pi R. Okey, bahagi dengan T. Okey, kemudian kita dapat formula baru M besar. M ni merujuk kepada mass, jisim bumi ataupun jisim matahari. 4 pi kuasa 2 pi. Okay, 3.142. Pi ni adalah 3.142. R ni merujuk kepada radius iaitu jejari. Okay, jejari sama ada jejari bumi ataupun jejari matahari. G merujuk kepada pemalar graviti. Okay, bumi dia ada pemalar graviti bumi. G ada pemalar graviti bagi matahari. Okay, lepas tu T, tempoh. Tempoh peredaran. Okay, peredaran bagi bumi dan matahari. Okey, kita ada formula yang ketiga. Jadi hari ini saja ada 3 formula. Okey, 3 formula. Okey, setakat itu saja kelas hari ini. Terima kasih banyak-banyak semua. Okey, nanti kita jumpa minggu depan. Kita akan pergi kepada subtopik 3.2. Okey, 3.2 subtopik 3.2 kita akan pergi kepada hukum Kepler. Okey, hukum Kepler. Okey, terima kasih semua. Bye-bye.